Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahira Alibah binti Muhammad Zamri, nombor matrik A172418, bagi memenuhi tugasan falsafah tasyri' PPG 1243. Saya akan membuat satu refleksi isu semasa yang berkaitan maslahah dan mafsadah berikutan proses kuarantin yang dijalankan di Malaysia ketika penularan wabak pandemik COVID-19. Seterusnya, sejarah COVID-19 di Malaysia. Mendepani tahun 2020, sebagaimana yang kita maklum, dunia dikejutkan dengan penularan satu virus dari Wuhan, China, yang telah menyebabkan ribuan manusia terkorban. Virus novel corona ini turut tersebar hingga ke Malaysia. Penularan yang dilaporkan turut tersebar melalui udara menambah kegerunan bagi segenap lapisan masyarakat. Tambahan pula, para pengkaji masih lagi tidak menemukan sebarang ubat antivirus bagi wabak ini. Cara mengenal pasti penularan wabak COVID ini adalah melalui beberapa simptom, iaitu demam, sukar bernafas, hilang deria, sakit dada dan keletihan. Kesan COVID-19 ini boleh menyebabkan kematian, terutama bagi warga emas, kanak-kanak dan penghidap penyakit kronik. Seterusnya, prinsip Islam menghadapi wabak COVID-19, iaitu terdiri daripada beberapa prinsip. Yang pertama, berdoa. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Seterusnya, mencegah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu jika kamu mendengar ta'un di sesuatu tempat, jangan kamu pergi kepadanya, dan jika berlaku di sesuatu tempat sedangkan kamu berada di situ, jangan kamu keluar daripadanya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seterusnya, merawat. Sebagaimana Islam menyeru umatnya untuk mencari penawar bagi setiap penyakit. Sabda baginda yang bermaksud, bagi setiap penyakit ada ubatnya, apabila betul ubatnya maka sembuhlah dengan izin Allah SWT. Seterusnya, bertawakal kepada Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 159 yang membawa maksud, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Konsep maqasid syariah. Maqasid syariah merupakan konsep yang sentiasa dijadikan sandaran utama oleh para ulama ketika menangani permasalahan hukum Islam. Dan kerana maqasid syariah itu bermaksud mencapai kebaikan, iaitu maslahah, dan menolak keburukan, iaitu mafsadah, sehingga dapat dipahami bahawa kedua konsep tersebut merupakan asas dari konsep maqasid syariah. Tujuan konsep maqasid syariah ialah mendatangkan kebaikan, menolak mudarat dan menjaga 5 asas, iaitu 5 asas terdiri daripada agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Pengaplikasian maslahah, iaitu maslahah merupakan satu objektif menurut syarak, di mana ia menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan juga harta. Seterusnya, mafsadah pula adalah sesuatu yang sebaliknya, iaitu yang mengancam kepada agama, nyawa, akal, keturunan dan juga harta. Sebenarnya wabak seperti ini adalah persis seperti penularan wabak ta'un pada zaman Umar radhiyallahu anhu, dan selama 10 tahun dunia Islam dipimpin oleh Umar bin Khattab menyaksikan berlaku suatu tragedi hitam dalam lipatan sejarah Islam. Wabak ta'un yang berasal daripada suatu perkampungan bernama Amwas di Palestin telah menyebabkan ramai terkorban. Penularan dan penyebaran adalah sangat aktif dan drastik sehingga menjangkiti masyarakat di kawasan dan di wilayah sekitarnya. Keadaan di zaman tersebut sangat membimbangkan Khalifah Umar ketika tersebar di negeri Syams.
Apabila penyakit taun menjangkiti seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah, maka Khalifah Umar berhasrat untuk melawat beliau. Namun demikian, lawatan yang dirancang dibatalkan. Ini berlaku sebaik sahaja Umar bin Khattab mendengar Abdul Rahman bin Auf membaca sebuah hadis yang bermaksud, jika kamu mendengar taun di sesuatu tempat, jangan kamu pergi kepadanya, dan jika berlaku di suatu tempat sedangkan kamu berada di situ, jangan kamu keluar daripadanya. Oleh itu, wajarlah satu tindakan yang bijak di mana Majlis Keselamatan Negara Malaysia menghadkan pergerakan, iaitu mengadakan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, di mana semua umat manusia tidak boleh bergerak sesuka hati, melainkan dengan keizinan yang bersyarat. Dan sebagaimana masalah dalam proses kuarantin di Malaysia, ia menyebabkan demi menjaga nyawa dan menjaga kemaslahatan yang ramai. Okey, sekian itu saja daripada saya. Wallahualam.